Assalamualaikum pendengar kisah seram misteri. Kisah yang dikongsikan malam ini adalah tentang gangguan pocong. Sesetengah orang memang tak suka kalau nama pocong ni disebut pada waktu malam. Sebut saja pocong. Ada beberapa peristiwa yang berlaku pada diri aku dan juga ahli keluarga aku. Dulu kami sekeluarga tinggal dengan nenek di rumahnya. Tapi rumah ni antara rumah yang banyak gangguannya akibat sihir. Di rumah nenek ni tiap-tiap malam memang aku tak boleh nak tidur lena sebab rasa takut. Nak tinggal seorang di rumah di siang hari pun aku tak berani, melainkan dalam keadaan terpaksa. Pernah satu masa tu, waktu tu aku kecil lagi, tengah sembang-sembang dengan keluarga di ruang tamu, tak sengaja air tertumpah. Jadi ayah aku pun minta tolong abang aku ambil kain untuk lap air yang tumpah tu. Kebetulan kain yang selalu digunakan tu ada di luar rumah, terletak pada motosikal pakcik aku yang dah lama tersadai di bangsal. Jarak antara bangsal dan bahagian dapur rumah aku ni tak jauh, tapi disebabkan dah malam, abang aku ni pun minta aku temankan. Jadi aku pun temankanlah dia. Bila sampai di dapur rumah, buka pintu dan nampaklah kain tu betul-betul atas tempat duduk motor tu. Tapi tak jelas sangat sebab tak ada lampu di bangsal tu. Yang ada cuma cahaya lampu dalam rumah yang keluar bila aku buka pintu. Aku pun tunggu kat pintu sambil abang aku ni nak ambil kain tu. Masa ni aku tak pandang pun kain yang dia nak ambil tu, sebab aku takut nak pandang tempat gelap lama-lama. Bila abang aku melangkah je keluar, aku pun tunggu di pintu sambil pandang ke arah dalam rumah. Tiba-tiba laju je dia lari melintas depan aku. Aku pun apa lagi, ikut dia lari sampai ke ruang tamu rumah. Bila ayah aku tanya, mana kain lap tu? Dia diam je, menggigil-gigil. Banyak kali juga ayah aku tanya, tapi dia tetap diam. Lepas diberi minum air yang didoakan, barulah dia bercerita yang masa dia nak capai kain tu, makhluk pocong ni muncul betul-betul di tepi motor tu dengan kain kafan yang dah lusuh. Tapi dia tak pandang pula wajah makhluk tu, cuma nampak separuh badan je. Terus dia lari. Masa tu aku memang takut sangat, sebab masa lari tu aku tak sempat nak tutup pintu dapur. Takut jugalah kalau benda tu masuk rumah, macam mana? Jadi aku bagi tahu yang pintu dapur belum ditutup. Akhirnya ayah aku yang tutup pintu tu. Beberapa tahun lepas tu kami pindah ke rumah yang disewa ayah. Ingatkan tiada lagi lah gangguan makhluk-makhluk ni. Rupanya lagi teruk. Bila malam je, beranda rumah ni berbunyi seolah-olah ada orang yang sedang melompat-lompat. Biasanya rumah kayu kampung ni lantai papannya dipijak pun dah berbunyi, apalagi melompat-lompat. Bukan saja aku yang dengar, malah seluruh ahli keluarga aku boleh dengar benda yang sama. Pernah satu masa tu, aku dan abang aku cuba intai dari celah pintu dekat rumah ni, tapi tak ada apa-apa pun yang kami lihat. Yang peliknya, waktu kami intai tu bunyinya masih tetap ada, dan tak lama lepas tu terus menghilang. Tiap-tiap malam akan berulang perkara yang sama, selalunya di antara pukul 12.30 hingga ke 1.30 pagi. Tapi gangguan ni berlaku lebih kurang 2 bulan macam tu je. Aku rasa memang kerja pocong meloncat-loncat kat beranda rumah ni. Cuma kami tak pernah lah boleh tersempak. Pernah satu malam tu, aku naik motor dengan abang sulung aku ni dari rumah nenek aku menuju ke rumah yang ayah aku sewa. Nak sampai rumah aku ni, ada satu kawasan tanah perkuburan di tepi jalan. Adalah satu lampu yang menerangi jalan kubur ni. Masa nak melintasi kawasan ni lah, aku terpandang makhluk yang berbungkus dengan kain kafan. Tapi tak adalah nampak meloncat-loncat
macam dalam filem tu. Pergerakannya seolah-olah ke depan dan ke belakang. Aku bila nampak je memang tak boleh nak menjerit. Terus peluk abang aku kuat-kuat dan tak pandang tepi dah. Tekuk muka aku dekat bahagian belakang baju abangku. Masa tu aku memang takut sangat sampai aku menangis, sebab aku rasa benda tu macam kejar aku dari belakang. Sampai kat rumah, aku tak tahu nak bagi tahu ibu apa yang aku nampak. Mulut pun susah rasanya nak aku buka. Lepas minum air, barulah aku bagi tahu apa yang aku nampak. Yang aku tahu, lepas kejadian tu, lama jugalah aku dan abang aku tak keluar naik motor malam-malam. Dan buat pengetahuan semua, aku pun macam abang aku, tak nampak wajah benda tu. Sebab masa aku nampak tu, jaraknya agak jauh dan aku cepat-cepat alih pandangan. Kalau tak, mungkin trauma juga aku dibuatnya. Jadi para pendengar semua, bila keluar malam tu, beringatlah, baca doa, keluar dan tawakallah kepada Allah. Assalamualaikum.